Okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Daripada sekarang aku dengan Saidin, pelajar sekolah alternatif daripada kelas Christmas lah. Jadi hari ini aku dengan Saidin mau bincang ataupun mau kupas, mau ulas filem yang kami tonton semalam. Di sekolah alternatif ni kami dengan guru-guru belajar dan di kelas pun sebenarnya ada suatu kelas bedah filem khas, di mana nanti guru-guru akan mengajar dengan mempersembahkan filem dan murid-murid akan mentafsir, akan mengupaslah filem-filem tersebut. Betul tak? Betul. Hari apa selalunya kalau tonton filem? Hari Jumaat. Setiap hari Jumaat lah. Ya. Filem macam mana? Dipilih oleh siapa? Kadang-kadang cikgu, kadang-kadang murid. Kadang-kadang cikgu, kadang-kadang murid. Ya. Jadi itulah yang kami amalkan di sekolah alternatif, sebab kita melihat bahawa medium pendidikan itu bukan hanya melalui pengajaran, tapi juga melalui movie, melalui banyak ruang yang kita rasa akan memberi manfaat kepada pelajar lah. Okey, Saidin, semalam kita tengok filem apa? Pasal apa? Apa yang kau ingat pasal filem semalam? Dia mau mencari kulit haiwan untuk dijual. Cari kulit haiwan Ya. untuk dijual. Diorang berperang satu sama lain gara-gara itu kulit, berebutan. Okey. Sebenarnya filem mencari kulit ni tadi saya tajuk asalnya adalah The Revenant. Sebuah filem yang dilakonkan oleh Leonardo DiCaprio, yang mana dia memegang watak sebagai seorang mungkin kuli daripada seorang peniaga pemilik syarikat yang datang ke Amerika. Mereka dia mempunyai si Glass ni, dia berkahwin dengan perempuan dalam puak Red Indian, puak native lah di Amerika Syarikat, di Amerika ketika itu. Dan itu yang dicerita oleh Saidin tadi. Dia melihat tentang kelompok-kelompok orang Inggeris, orang Perancis yang datang ke sana untuk mencari bulu kan? Ya. Kulit bulu. Sebab di situ kulit bulu ni ibarat beras, ibarat dia keperluan kan? Dia ibaratnya lah macam rumah. Boleh dibuat baju. Boleh dibuat baju, boleh buat apa lagi bulu tu? Boleh buat ilham lah segalanya untuk keperluan. Ya. Jadi filem semalam, apa yang kau boleh nampak daripada filem semalam? Apa yang kau dapat tafsir daripada filem semalam? Tak ada. Ya. Apa yang kau nampak? Apa yang terjadi? Yang kau rasa, oh itulah sebenarnya filem ni dibuat. Yang tidak, aku kurang faham itu filem. Kurang faham. Ya. Tapi apa yang mesti sedikit benda kau faham kan? Mustahil kau nak faham semua. Ya. Yang kau ingat? Aku ingat Apa yang berlaku? yang berlaku orang berperang itu lah. Sampai anak Kapten Seahawk tu dia dibunuh oleh pakciknya kah? Itu kawan Kapten lah. Dia dibunuh sebab si Kapten tu setengah mati sudahlah. Sebab yang kawan Kapten tu tidak mau si Kapten ikut sama dorang, sebab si Kapten tu mau mati sudah. Habis tu si Kapten hampir dibunuh oleh seorang kawan dorang tu. Namanya Fitzgerald. Fitzgerald kan? Fitzgerald namanya. Habis tu itu kena sampailah oleh Seahawk. Seahawk tu melarang. Habis tu Seahawk dibunuh lah oleh kawan dorang tu. Itu cerita semalam, cerita The Revenant. Dan saya bermula dengan konflik di antara dua kelompok, di antara Perancis, di antara orang Inggris dengan orang lokal di sana, orang native. Orang native ni orang Red Indian. Jadi orang luar, orang Perancis, orang Inggris ni datang ke sana mengambil hasil bumi ataupun hasil tanah milik orang Red Indian. Kemudian mereka mengambil juga anak-anak orang Red Indian. Dan buat apa semalam? Dorang perempuan? Dorang rogol lah. Dong rogol.
Jadi itu yang berlaku, pertembungan di antara dua kelompok, di mana orang Inggris, orang Perancis melihat orang Red Indian itu bukan sebagai manusia, tetapi sebagai haiwan liar, sebagai manusia liar, sebagai alam sekitar, sebagai kelompok yang sama dengan alam semula jadi, bukan sebagai manusia. Yang ini yang berlaku sebab tu kali pertama Christopher Columbus datang ke Amerika. Dia jumpa orang Red Indian, dia simpan dalam sangkar, dia bawa pergi ke kemana aku lupa, dia bawa pergi sana dan dia pamerkan orang Red Indian tu dalam sangkar. Dia jadikan manusia itu sebagai sebagai binatang. Jadi itu juga yang berlaku di sini bila orang lain nampak orang bajau laut, tangkap gambar. Jadi benda tu nampak pelik kan bagi orang luar, padahal tu manusia juga kan. Jadi benda itu yang berlaku sebenarnya untuk komuniti bajau laut di sini. Kau pun nampak kan komuniti bajau laut di Bangau-Bangau? Macam mana kalau orang luar nampak mereka? Apa mereka akan buat? Tak tahu apa macam. Mereka akan tangkap gambar kan? Ya. Jadi itulah yang berlaku sebenarnya. Saja benda tu kadang-kadang kita mau ambil gambar, tapi kadang-kadang itu menyebabkan kita melihat orang itu sebagai objek, bukan lagi sebagai sebagai manusia. Jadi benda tu yang berlaku lah dalam filem The Revenant itu tadi. Dalam filem Revenant ni sebenarnya panjang lah cerita, 2 jam kan, sampai tidur kan Cikgu Rahmat semalam. Sampai tidur. Dan mau faham tu pun kelam kabut kami semalam. Tapi filem tu sangat menarik sebenarnya sebab dia mempamerkan banyak hal, menunjukkan bagaimana orang lokal ini berhadapan dengan pertembungan budaya, bagaimana orang lokal Red Indian ini ditindas oleh orang luar, bagaimana wacana kolonial itu telah menjadikan orang-orang lokal itu sebagai orang yang jahat, lanun, pencuri. Padahal mereka mencuri disebabkan oleh orang kolonial itu dulu mencuri bumi mereka. Macam tu juga lah dengan budaya sekarang. Apabila kita lihat komuniti bajau laut itu, mereka mencuri, kadang-kadang komuniti bajau lah, bukan bajau laut, bajau ataupun orang-orang kampung kan, datang, mereka mencuri. Sebenarnya mereka mencuri disebabkan orang ataupun kuasa besar, kerajaan, pemerintah, tempatan, mereka yang dulu mencuri kehidupan mereka, mencuri ekonomi mereka, mencuri kehidupan kebiasaan mereka, sehingga kan mereka tidak dapat lagi berpartisipasi dalam ekonomi, sosial dan masyarakat itu. Jadi itu yang berlaku dalam filem Revenant itu semalam. Tapi aku pasti kalau Saidin dia nampak yang bergaduh tu, yang seronok kan? Ya. Seronok kan dia bergaduh semalam? Seronok, tapi kan? Menyeramkan lah. Yang menyeramkan yang mana? Yang itu si Kapten. Si Gelas. Ya, si Gelas. Kapten yang bunuh, yang kena cukur kepala tu semalam. Itu dia punya Kapten. Kapten dia yang mati akhirnya tu. Si Gelas ni dia penolong, macam orang kanan lah si Kapten tu. Jadi anaknya Hawk tu kena bunuh. Si Gelas ni, Leonardo DiCaprio, dia berlakon sebagai Gelas lah. Dan dia diserang oleh beruang kan? Ya. Terus kena beruang semalam. Aku rasa masa kena serang beruang, kamu semua tengah rebus kahanga kan? Ya. Diorang tak sempat tengah masak kahanga. Kisah makan kahanga, makanan orang bajau kan? Ya. Makan sambil tengok tu. Kalau orang tengok movie, makan popcorn. Kami tidak. Kami tengok movie, makan kahanga. Makanan laut. Jadi itu filem yang tentang The Revenant semalam. Agak menarik sebenarnya, cuma pengakhirannya tu macam Tak ada yang difaham. Ya, sebab ialah dia bagus, dia tunjukkan pertembungan di antara Red Indian apa semua tu okey. Cuma akhirnya tu dia bunuh si Fitzgerald yang bunuh anaknya Hawk. Dia bunuh dan dia balas dendam. Tapi bukan dia yang bunuh. Si bapa si Hawk. Nenek si Hawk. Nenek si Datuknya. Datuknya kan si bapa si Hawk tu, dia orang putih. Dia kahwin dengan orang Red Indian. Itu dapat si Hawk. Yang cari tu, yang menyerang tu, yang puak, yang memanah tu, itu bapa mentua si Gelas. Maksudnya datuk si Hawk. Itu yang semalam yang bunuh si Fitzgerald tu semalam. Ni bapa mentua si Hawk. Bapa mentua si Gelas. Jadi akhirnya kan cerita tu punya panjang perjalanannya, pergi ke sana ke sini. Akhirnya penghujungnya adalah dia bunuh, dia balas dendam.
Itu agak sendu sikit lah Kak. Macam aku pun panjang-panjang kami tengok. Kami cuma mau tengok kau punya balas dendam. Okay, guys, dalam filem sebenarnya bahagian mana yang paling kau suka? Paling tengah, yang itu dia dikejar oleh orang mana tu? Ada yang pakai kuda, pakai lestikan tu. Oh, pakai itu tu? Iya. Oh, yang dia di batu-batu tu? Iya. Ini satu bagus cerita ni. Soalnya Gelas, dia selepas diserang oleh beruang tu, dia nyaris mati kan? Sudah. Nyaris mati sudah. Terus tapi dia dapat berdiri ya, dia dapat lagi kuat kan? Ya. Berjalan dapat tu semua. Kakinya sudah patah, seliwa apa segala. Dia punya dia leher dijahit kan? Iya. Tak dapat bersuara dia. Tidak. Dia tak dapat bersuara. Ini yang seronoknya Leonardo DiCaprio dalam filem ni, dia tidak banyak dialog. Dia cuma banyak bergerak kan? Banyak bergerak tapi ya banyak buat watak pergerakan fizikal lah sebenarnya. Kalau dialog yang tak banyak sebab lehernya terkoyak selepas diserang oleh beruang. Tetapi itu aku suka satu phrase, kata-kata daripada yang dia mengimbau kepada isterinya, yang dia bagi tahu pokok yang akarnya kuat tidak akan mudah tumbang apabila ditiup angin. Maksudnya dalam kehidupan ni sebagai seorang manusia, apabila kita ada suatu akar dalam diri, prinsip yang kuat, asas hidup yang kuat, kita tidak akan mudah untuk dikalahkan ataupun mudah gagal dalam kehidupan. Jadi itu falsafah yang dipegang oleh si Gelas ni tadi, oleh Leonardo DiCaprio sampai habis, dan akhirnya dia dapat membunuh Fitzgerald. Dan di situ sebenarnya kita dapat lihat bagaimana pertembungan di antara dua kelompok, di antara dua budaya ni lah yang berbeza. Jadi benda ni bagi aku, filem ni aku boleh bagikan, kau bagi daripada 10 berapa bintang kau bagi dalam movie tu semalam? 5 bintang ya? Yeah. Kenapa 5 bintang? Sebab di pertengahannya menarik lah. Pertengahan menarik, di awalnya? Awalnya tu pun menarik juga, tapi paling yang lama-lama? Ya lama-lama, terakhir tu yang bikin kecewa. Okay, Saidin bagi 5/10. Kalau aku bagi 6/10. Sebab dia ada pengisiannya, okay. Dia punya kamera, cantik gila kan. Dia punya filem, dia punya kamera tu sangat cantik, sangat menarik. Dia punya scene, sangat menarik, sangat mantap lah kalau kau tengok cerita tu. Mungkin tak tahu, mungkin dia mau claim copyright, tapi memang cantik sangat dalam filem tu. Dan pengisian tentang pertembungan itu memang menarik. Bagaimana dia struggle tentang diri dia. Cuma tentang pengakhiran cerita tu lah yang buat aku macam jadi aku 2 jam lebih di depan ni sambil makan kahanga, cuma mau tengok Leonardo DiCaprio balas dendam. Jadi benda tu agak mengecewakan lah. Tapi tak apa, itu filem yang kami telah tonton, filem The Revenant. Mungkin semua boleh tonton. Kami tidak dapat mengupas secara isi, secara teknikalnya tidak sangat kan, tapi kami mengupas dari segi pemaknaan, dari segi maksud, idea cerita, apa yang berlaku, bagaimana cerita itu dibawa, naratif apa yang ingin dibawa, itu boleh kami kritik. So kami bukan orang-orang teater macam macam Mukmin Tang, macam geng-geng Achmat, tidak. Tapi kami lebih kepada apa yang disampaikan dalam simbol-simbol dalam filem tersebut. Jadi filem The Revenant yang kami tonton di Sekolah Alternatif, yang mungkin boleh kami sarankan untuk semua tonton bersama keluarga ataupun bersama kawan-kawan lah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.